Selamat datang kepada Terus Terang. Hari ini kami ada pengerusi Family Frontier, Saudari Suri. Welcome. So, hari ini kami pun tahu sekarang memang ada banyak isu tentang kewarganegaraan kan. Dan juga kami tahu Family Frontier adalah organisasi yang berjuang untuk ibu Malaysia yang beranak di luar negara supaya anak mereka boleh dapat warganegara Malaysia lah. Dan selama ini Family Frontier melalui proses macam proses legal ataupun menjalankan kempen kesedaran tentang ketidakadilan dalam undang-undang mengenai wanita Malaysia yang beranak di luar negara kan. So sebagai pengerusi Family Frontier lah, apa perasaan Saudari Suri selama ini? Isu ibu ni sebenarnya bukan isu yang baru, ya. Dia sudah lama semenjak kita merdeka lagi. Tapi jadi halnya adalah ibu warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing dan kemudian bersalin di luar negara tidak boleh memberikan anaknya itu kewarganegaraan Malaysia. Tetapi untuk warga lelaki Malaysia pula kan, isu ni adalah dia boleh kahwin dengan orang lelaki ni, boleh kahwin dengan sesiapa sahaja, warga asing ke, warga Malaysia ke, dan anak itu lahir di mana-mana pelosok dunia pun anak itu tetap akan mendapatkan kewarganegaraan Malaysia dari segi kuat kuasa undang-undang. Maknanya dari segi automatik itu dia ada kewarganegaraan itu adalah hak dia. Tapi ibu-ibu pula dia kena mohon untuk pendaftaran untuk kewarganegaraan anaknya melalui kewarganegaraan melalui pendaftaran by registration. Itu bermakna kita kena isi borang, kita kena bawa ke JPN dan kemudian permohonan itu akan diluluskan mengikut jasa baik menteri lah. Kalau menteri rasa ya, okey jalan. Yang kita tahu kenapa citizenship by registration ni, kewarganegaraan secara pendaftaran ni sebenarnya tak senang. Ya. Orang kata isi lah borang, kasih lepas tu dapat lah. Memang bukan begitu proses dia kan. Kita tahu proses itu kadang-kadang mengambil masa yang sangat-sangat lama dan permohonan yang dia punya permohonan berjaya cuma adalah dalam 1 hingga 5% yang berjaya. Are you kidding me? Setiap tahun kalau kita tengok dari tahun 2010 lah, 2010 sampai 2021, kita tengok dalam setiap tahun mungkin ada dalam 400 hingga 600 permohonan yang bawa masuk, yang diterima oleh pihak JPN. Tapi kadar kelulusan cuma 1 hingga 5%. Sekarang menteri menjanjikan bahawa tak, kadar kelulusan ni semua backlog semua dah settle. Dan alhamdulillah menteri ini baguslah, kita kena puji kelajuan dia untuk clearkan backlog segala permohonan ni. Tetapi yang kita tengok tu apa? Tak semestinya diikut menteri kan. Seperti kita dah tengok dalam tahun-tahun lepas, dekad-dekad yang lepas, kita tahu itu kelajuan dan ketinggian permohonan tu diluluskan adalah subjek kepada menteri-menteri nak luluskan semua ke, nak luluskan 5% sahaja ke, nak luluskan 1% ke. Tahun 2021 kosong. Tiada satu pun permohonan yang diluluskan. Ini maksudnya bagi saya nampak dia macam hanya untuk terpulang kepada menteri kan. Kalau menteri sekarang ni bagus, dia kasih dulu semua. Tapi kalau tukar menteri yang lain, apa kata pula? Betul. So kita tak boleh dapat satu macam kepastian sama ada kelulusan tu ada ke tak ada. Itu ikut balik kepada menteri. Betul. Dan yang kita tahu bila permohonan kita ditolak, kita tak pernah dapatkan dia punya alasan kenapa permohonan itu ditolak. Jadi kalau kita nak submit balik, nanti kadang-kadang dia kata orang kaunter depan kata, biasalah puan, kalau puan betul-betul serius nak kewarganegaraan untuk anak puan masukkan, submit balik semula. Tapi kalau yang pertama dah kena reject, kenapa apa jaminan bahawa yang kedua yang betul-betul sama tak akan di-reject semula. Dan yang kita tahu, tugas orang kat kaunter depan tu adalah untuk memastikan bahawa setiap borang yang diberi pada JPN adalah complete set. Jadi kita anggap kalau officer kaunter depan terima borang kita, maknanya permohonan kita itu lengkap.
Sebab dia check kan, dia ada senarai check. Dia akan check sebelum dia terima, dia akan cop, dia kata okey diterima, dan maknanya borang tu memang dah lekap. Dan yang kita tahu time COVID memang teruk lah. Time COVID kita tahu ada ibu-ibu Malaysia yang duduk di luar negara yang bersama anak mereka yang bukan warga negara. Dia nak datang balik untuk jumpa ibu bapa dia. Ada yang ibu bapa nak nazak, kan? Mau meninggal, sakit. Jadi dia tak boleh tinggalkan anak dia sebab anak dia bukan warga negara. Masa COVID dulu, anak yang bukan warga negara tu tak diberi kebenaran untuk masuk Malaysia. Jadi ibu tu kena pilih. Aku nak pergi jumpa family aku ke? Aku nak kena tinggalkan budak-budak ni untuk berapa lama. Lagipun atuk nenek mungkin nak jumpa cucu mereka juga. Betul. Kalau mereka tengah sakit ke. Betul. Kan? Dan at the end of the day, lepas time COVID tu lah, Family Frontiers membuat keputusan untuk file a case in court. Kita saman kerajaan lah. Kes ini menjanakan coverage yang hebat. Jadi masa tu pun nak election juga. Kan? Jadi semua yang bestnya adalah semua parti dalam election manifesto masing-masing membuat komitmen untuk handle this issue. Untuk dia kata kita janji kita akan selesaikan masalah ni. Kita akan pindah perlembagaan untuk isu ni. Nampaknya perjuangan Family Frontier telah pun berjaya lah. Macam tadi yang kita kata manifesto tu semua, sekarang memang mereka nak menunaikan manifesto mereka kan. Tengah membawa satu pindaan perlembagaan persekutuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang membolehkan wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka. Termasuk mereka yang dilahir di luar negara. Tetapi kami di sini pun nampak aneh kan. Sebab Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin bukan sahaja bawa pindaan yang Family Frontier berjuang, tetapi dia pun sekaligus bawa lagi pindaan yang lain-lain kan. Dia macam seolah-olah macam satu, bagi saya nampak macam satu package datang sekali. Apa pandangan Saudari Suri tentang pindaan dibawa oleh Datuk Seri Saifuddin, atau apa posisi Family Frontier tentang pindaan ini? Jun tahun lepas, KDN ada panggil kita datang briefing. Dan dalam briefing itu kami difahamkan ada total 15 pindaan lah. Jadi 8 pindaan, 3 baru dan 4 provision yang akan dimansuhkan. Jadi dia 15 total pindaan. Dan kemudian kita dapati bahawa yang selebih-lebihnya 10 tapi yang betul-betul kami ada masalah dengan adalah 5 pindaan yang kami tulis kat sinilah. Dia 5 pindaan yang sangat regresif. Kenapa saya kata regresif? Sebab pindaan tu sebenarnya akan memansuhkan atau mengecilkan hak-hak yang sedia ada dalam perlembagaan persekutuan. Contohnya, kalau kita jumpa anak terdampar dekat Malaysia ni, kita tahu anak itu bawah Section 19B. Anak itu kalau kita tak tahu, kita tak boleh kesan ibu bapa dia, maka anak itu berhak mendapat kewarganegaraan Malaysia. Ya, dalam masa 1 tahun tu kalau you submit dia punya permohonan ataupun cakap budak ni kita jumpa dia terdampar, kita tak dapat kesan ibu bapanya, maka anak itu sebenarnya berhak mendapat kewarganegaraan Malaysia. Tetapi dalam pindaan yang dia akan buat ni, anak itu bukan lagi berhak mendapat kewarganegaraan. Maknanya dia kena buat secara pendaftaran. Macam mak-mak yang kita perjuangkan untuk isu mak ni, sekarang ni dia kata tak apa, mak kita kasih, kita buat bayi terdampar ni pula kita suruh dia citizenship by registration, kewarganegaraan secara pendaftaran. Betul, menteri sekarang kata, memang betul, dia kata saya akan clearkan backlog ni semua. Sebab bayi ni kalau dia dah tua pun dia akan masuk bawah perkara 15A, maknanya dah besar sikit, bukan bayi lagi, maknanya dia masuk bawah perkara lain. Dan kita akan clearkan semua backlog. Alhamdulillah, memang bagus usaha menteri untuk clearkan backlog. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, kalau hak ni dah dikeluarkan dari dalam perlembagaan persekutuan, maka susahlah kita nak claim hak tu balik. Dan ia memberikan kuasa, punca kuasa ni akan datang dari dia akan jatuh pada menteri ataupun siapa-siapa yang dia appoint untuk meluluskan
permohonan kewarganegaraan. Jadi tak ada jaminan bahawa backlog ini tak akan berkumpul semula lepas betul. menteri keluar daripada office ni kan. So kita tahu menteri ni masuk keluar kan. Dalam masa berapa tahun aja kita dah ada 4 government. Tiap-tiap kali kita dapat menteri dalam negeri yang lain. Dan setiap menteri mempunyai prioritinya tersendiri. Tak semestinya dia akan meluluskan permohonan yang sampai di mejanya dalam waktu yang cepat. Isu ni sekarang ni orang sebab isu ni menjadi tumpuan media, banyak dibincangkan dan kerajaan ingin bawa isu ni ke parlimen, bawa pindaan ni ke parlimen, maka cepatlah dia nak selesaikan backlognya. Tapi tak ada jaminan. Isu macam saya nampak tu sebaliknya, macam dia hanya terpulang kepada individu tu kan, orang itu. Dia bukan terpulang pada sama ada undang-undang sekarang atau perlembagaan kita sama ada lindungi anak-anak macam ini kan. Ini yang memang satu saya nampak masalah sangat serius dan tak seharusnya berlaku lah. Sepatutnya memang sekarang, contohnya kalau katakan anak yatim, memang ada undang-undang yang sedia ada yang memang menjaminkan hak-hak mereka kan, dan mereka boleh jadi warga negara Malaysia. Sememangnya mereka pun warga Malaysia pun sebenarnya. Sebab mereka lahir di sini kan, betul Nishan. Anak-anak ni sebenarnya lahir di tanah air kita. Kan? Yang saya nak tumpukan perhatian ni lagi satu adalah Section 1E. Ini merupakan Section 1E menyatakan kalau seseorang itu apabila lahir tidak mempunyai kewarganegaraan dari negara lain, kan, anak itu akan mendapat kewarganegaraan Malaysia. Itu janji yang dibuat dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekarang ni dia nak pindah tu jadi citizenship by registration secara pendaftaran. Dan section ni melindungi bukan sahaja anak-anak terdampak, tapi like you said just now, anak luar nikah pun dia cover, anak angkat tanpa warga negara, anak terbiar tanpa warga negara, community. Dan yang saya rasa yang mungkin orang tak sedar, sebab orang kata oh ni bukan orang luar ni orang luar ni semua. Tapi migran kan dia kata. Tapi sebenarnya yang paling banyak yang akan terkesan dengan pindaan ni adalah komuniti orang asli dan orang asal. Sebab kita tengok yang dah sekian lama duduk di sini, banyak orang asal kita pun teman-teman seperjuangan pun banyak yang bekerja di level grassroots dengan community di Sabah dan di Sarawak. Dan mereka kata ramai orang asal sebab dia susah nak buat pendaftaran birth registration, maka banyaknya tiada dokumen, ya. Dan lagi satu, ramai yang dah duduk lama sini, walaupun dia submit permohonan kewarganegaraan, dia diisu red IC merah, ya. Maknanya status dia, kalau IC merah ni status dia PR, permanent resident, ya, pemastautin tetap. Tapi ada lagi satu pindaan yang menyatakan bahawa bila PR ni, bila orang yang pegang IC merah ni dia melahirkan anak dia pun boleh dapat kewarganegaraan. Ya, betul. Tetapi dia nak pindah ni lagi sekali. Dia nak pindah pun dia kata sekarang lepas ni orang yang ada IC merah dia ada anak kat sini, anak dia tak boleh lagi berhak menjadi warga negara. Dia kena mohon jadi warga negara. Jadi kalau kita tengok komuniti orang asal ni, dia punya IC merah pun biasanya IC merah akan tulis negara asal dari mana, betul tak? Dekat dia punya IC adalah tertulis negara asal Malaysia. Jadi tapi bukan kewarganegaraan. Tapi bukan warga negara. Macam mana tu? Jadi anak dia nanti kalau sebab dia, ibu bapa dia tiada negara asal selain dari Malaysia dan tiada pasport negara lain, tiada IC negara lain. Dan lepas ni anak tu tak boleh lagi jadi warga negara Malaysia. Apa kewarganegaraan yang dia nak waris? Betul tak? Jadi maknanya anak tu akan jadi stateless. Itu memang masalah sekarang kita nampak. Sebab Datuk Seri Saifuddin pun ada beberapa kali cakap bahawa pindaan ini untuk tak mau membenarkan migran untuk dapat warga negara Malaysia. Tapi bagi saya nampak, you ingat macam ibu, kalau seorang ibu, adakah dia nak tinggalkan anak dia macam tu saja kan? Yang senang ke? Sebab kebanyakan dia tinggalkan anak tu ada banyak sebab. Dia tak akan
sebabkan saya nak kasih anak ni tak pakai warganegaraan, so saya kasih dia tinggalkan di sana. Tak. Dia mesti ada pelbagai contoh, macam kalau katakan kekurangan education atau memang tak ada kewangan dan sebagainya. Inilah alasan utama kan. Tak, bukan sebab saya nak anak saya dapat warganegara Malaysia, itu sebab saya kasih dia tinggalkan. Tak. Jadi 10 tahun kemudian saya akan datang dapatkan dia balik, jadi anak tu boleh jadi sponsor saya. Tidak. Itu terlampau long term punya plan. That kind of long term planning. Tak akan seorang ibu akan buat begitulah. Lagi satu, saya rasa yang penting pun kita tanyakan, kalau kita tanya kementerian, berapa jumlah kes yang kementerian tahu benda ni terjadi? Perasan tak? Menteri tak pernah kasih data. Menteri tak kata, kes ni 10 orang, 13 orang, 30,000 orang yang mengambil kesempatan perlembagaan kita yang terlalu lax kononnya. Mana ada? Tak ada. Dia tak beri data sebab sebenarnya kementerian tak kumpul data macam ni. Tetapi mereka ingin membuat pindaan, maknanya mereka ingin membuat pindaan kepada masalah yang mereka gusar, yang mereka risau ada, tapi sebenarnya tak ada data yang menunjukkan itu merupakan masalah yang sangat prominent atau sangat besar. Betul tak? So memang kita nampak ada banyak isu tentang anak yang tiada warganegaraan kan. Tapi apakah isu yang utama yang mereka hadapi? Itu sebenarnya soalan yang sangat pernas, dan sebab kewarganegaraan ni adalah pintu kepada hak-hak lain. Betul tak? Ya, betul. Jadi kalau orang yang tak ada anak yang tak ada warga negara ni, dia tak boleh mendapatkan right to education kan, hak untuk mendapat pendidikan. Hak kepada kesihatan, dia tak boleh pergi hospital kerajaan dan mendapat harga yang sama, dia kena bayar foreigner fee. Tapi kalau orang tu dah miskin, kan, macam mana dia nak mampu bayar untuk private sector punya kesihatan, untuk pendidikan. Jadi itu yang pertama, itu yang macam dua yang besar. Yang kita tahu, kalau lagi satu, selain daripada anak tu sendiri, ibu pun kalau anak dia duduk luar negara dan anak dia tak boleh bawa anak dia datang balik Malaysia sebab anak tu bukan warga negara, pun mengalami masalah juga. Ada ibu-ibu yang telah membuat keputusan untuk stay, contohnya dalam rumah tangga yang diorang tahu ada keganasan. Jadi dia sebab dia sayangkan anak dia, dia nak bela anak dia tu, dia nak jaga, dia nak lindungi anak dia akan stay dalam perkahwinan yang ada keganasan rumah tangga. Itu yang sangat sedih. Jadi dan ia melibatkan lagi satu, kalau dia buat keputusan untuk bawa anak dia balik, maka tiap 2-3 bulan kena turun naik JPJ, sebab anak tu yang duduk sini tanpa warga negara, bukan dia boleh duduk sini senang-senang. Dia kena apply untuk visa. Mula-mula visa tu dia kasih visa pendek 3 bulan, 3 bulan. Kita tahu proses dia makan masa yang lama. Jadi kalau visa tu sah untuk 3 bulan sahaja, kita dah kena start proses tu sebulan selepas visa tu dikeluarkan. Kan? Jadi lepas tu dia nanti naik. Okey, 6 bulan. Lepas tu setahun. Lepas tu bayangkanlah, tiap-tiap kali kena turun naik KDN, tiap-tiap kali kena turun naik immigration, bukan senang. Bayangkanlah kalau you ibu tunggal, lagi teruk. Maknanya you kena ambil off daripada kerja, you kena bawa anak you keluarkan daripada sekolah, you kena bawa dia pergi JPN setakat nak tengok muka, okey anak tu ada, okey bawa balik, gitulah. Jadi mahal, harganya mahal. Visa ni pun tiap-tiap kali kena bayar 150, tak pun 3 kan, dia makin harga dia berbeza-beza. Tapi memang kita tahu sangat berat bebannya yang ditanggung oleh ibu yang mempunyai anak yang tiada warga negara. Kalau saya boleh ceritakan satu kisah, ada seorang ibu dalam jalinan ibu-ibu Family Frontiers yang mempunyai 2 anak, seorangnya warga Malaysia, seorang lagi warga India. Sebab dia dilahirkan semasa dia bersama suaminya yang bekerja di Saudi dan berwarga negara India. Dia dah lahirkan anak tu dekat sana. Dia tunggu
berapa bulan lama tau dia tunggu, sebab dia tak nak ambil kewarganegaraan India, sebab dia takut kalau dia ambil kewarganegaraan India, nanti kerajaan Malaysia tak akan kasih dia kewarganegaraan Malaysia. Dia kata you dah ada India, ambillah India kan. Tapi dia tunggu, jadi anak tu untuk berapa bulan, 10 bulan ke berapa, setahun gitu, stateless. Tapi last dia terpaksa akur juga, dia terpaksa ambil pasport tu sebab dia nak bawa balik ke Malaysia. Kan dia mau travel document. Jadi dia mau balik ke Malaysia sebab dia kata mungkin kalau saya memohon dari Malaysia, prosesnya lagi senang. Tapi tidak senang. Dan yang sedihnya pula, anaknya dua-dua adalah special needs. Dia punya sedihnya tu, dia kena pilih antara dua anak dia. Yang mana dia boleh mampu hantar pergi terapi. Yang mana ketidakupayaan dia, yang mana lagi teruk. Jadi yang itulah yang dia hantar pergi terapi. Sebab dia tak mampu nak hantar kedua-dua anaknya pergi terapi. Itulah yang sedihnya kan. Saya bayangkanlah seorang ibu kena memilih antara dua anak yang mana dia nak hantar untuk mendapat terapi. Ada lagi satu cerita. Seorang ibu ni, Masyitah. Dia duduk dekat Sabah. Dia bukan orang Sabah tapi dia dah lama duduk dekat Sabah. Dia buka alternative learning center. Sekolah untuk kanak-kanak yang tiada dokumen. Dia sekolah tahfiz dia buka 3 sekolah tahfiz dekat sana untuk mengajar anak-anak yang tiada dokumen. Dia ada 4 orang anak warga Malaysia. Dia berkahwin dengan warga Syria. Maknanya Syria refugee. Suami dia sudah 10 tahun tidak jumpa keluarga dia. Yang duduk di Syria. Ada sekali tu one day suami dia kata okey, dia dapat berita dari keluarga dia ada di border Turki. Pergilah jumpa, dia nak jumpa sebab 10 tahun dah tak jumpa keluarga dia, boleh tak pergi jumpa. Yang si isteri tengah sarap mengandung anak kelima. Kata boleh. Jadi dia pun telefon kedutaan embassy, dia tanya apa syarat-syarat dia. Saya nak pastikan anak saya ni warga Malaysia sebab bapak dia orang Syria ni. Dia tak dapat advice betul. Jadi bila dia lahirkan anak dia dekat sana, anak yang nombor 5, sebab kat Turki mana tak ada Syrian embassy, tak ada apa lagi dah. Dan kemudian dia tak boleh, anak tu tak boleh mendapat kewarganegaraan ayah dia sebab ayah dia refugee kan. Jadi anak tu menjadi stateless. Pemasyitah ni dia ada masalah nak bawa anak dia balik ke Malaysia. So, sekarang dah tak ada dokumen, kewarganegaraan ayah tak ada, anak tu dah jadi stateless. Jadi masa tu Family Frontiers ada tulis surat dan melobi untuk pihak embassy isukan dia emergency travel documents. Dan kemudian dia berjayalah bawa anak dia kembali. Tapi ironinya adalah bahawa Pemasyitah ni dia ada sekolah yang mengajar anak-anak stateless dan anak-anak yang tiada dokumen, kan, anak-anak Sabah yang tiada dokumen, tapi anaknya sendiri menjadi stateless. Itulah macam antara masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu semasa anaknya dia kena submit permohonan kewarganegaraan secara pendaftaran. So kita memang nampak banyak masalah di sini lah. Bukan sahaja dari segi macam apa yang Family Frontier yang tadi Saudari Suri ceritakan, tapi juga banyak sebenarnya pun melibatkan contoh macam orang asli kan. Betul. Kali ini kita memang nak berjuang untuk nak katakan pindaan yang Datuk Seri Saifuddin bawa tu, kita hanya setuju satu je. Dua. Iaitu pindaan sama ada pindaan pada section 1B dan 1C, artikel 14-1-B, section 1B dan 1C. Ini kedua saja. Lain-lain. Dan jadi yang saya kata tadi kan, jadi dalam 15 pindaan semua sekali dalam bakul tu 10 tu boleh jalan. Terutamanya yang berkenaan dengan yang berkait dengan isu kewarganegaraan bagi anak yang lahir di luar negeri kepada negara, kepada ibu Malaysia. Tapi yang kita tak setuju tu adalah 5. Itu kita tentang sekeras-kerasnya sebab ia mengeluarkan hak yang sedia ada di dalam perlembagaan persekutuan dan ia akan menzalimi anak-anak dan menyebab anak-anak yang dari golongan rentan dan akan menyebabkan mereka lebih cenderung ataupun lebih berisiko tinggi
untuk menjadi stateless. Bagaimana kita sebagai masyarakat boleh sokong perjuangan Family Frontier? Perjuangan Family Frontiers dan saya rasa NGO lain yang berkecimpung dalam memihakkan kepada hak anak-anak ni lah. Jadi hubungi ahli parlimen kawasan anda, ya, dan gesa ahli parlimen untuk mencadangkan bahawa pindaan yang bagus tu sepatutnya diteruskan. Jadi, dan pindaan yang regresif yang 5 ke 5 yang saya sebut tadi dipisahkan dan dikaji semula, ya. Itu permintaan yang orang ramai boleh buat kepada ahli parlimen kawasan mereka. So untuk rakan-rakan yang tengah tonton video ini, jangan lupa jumpa ahli parlimen di kawasan anda supaya mereka pisahkanlah benda ini.